Dan sedikit datang tentang Syekh Abdul Hadi. Beliau memulihkan pengajian di mana Syekh dan kemudian beliau menyambung pengajian dalam bidang akademik di Universiti Al-Azhar Syarif Mesir, pengkhususan dalam bidang usuluddin dan tarbiyah, dan berjaya memperoleh syahadah aliyah. Sebelum itu beliau telah menuntut ilmu daripada kalangan syekh-syekh dan ulama-ulama besar Syam dan di negara lainnya, dan beliau memperoleh banyak ijazah dalam bidang ilmu syariah dan ilmu Saya pakai ni. tasawuf. Ini untuk share tadi. Beliau juga telah ijazah Pakai tu. hadis Pakai tu oleh okey. Kalau share pakai ni. Syekh Saya pakai tu dah. Senang dia. Sayyid Muhammad Teman tak bin Sayyid Alawi Al-Maliki dan juga Syekh Muwaffaq La ilaha illallah. Al-Shumani dan juga Syekh Tajib Al-Awwasat. Beliau sering melaksanakan tugas-tugas agama di Masyrik dan di tempat-tempat lain dalam bidang pengajian di sekolah-sekolah rendah dan agama di Syam, serta pengajian di masjid-masjid. Seluruh penuntut ilmu Islam mengambil manfaat atas penyampaian ilmu beliau yang begitu luas serta mencapai darjah yang telah disampaikan bagi beliau manusia di jalan Allah, serta memperincikan masalah-masalah agama, terutamanya dalam bidang akidah, Islamiah dan penyucian jiwa. InsyaAllah. Jadi baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada Syekh untuk meneruskan majlis. Boleh tafadhal bismillah. Pakai ni senang ya. افتح اولا افتتح اولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah Taala. Malam ni kita dipertemukan Allah di dalam masjid ini bersama dengan seorang alim besar, bukan calon-calon orang datang daripada bumi Syam, asal daripada Syria, tapi kemudian beliau tinggal di Lebanon, Lubnan sekarang. Jadi beliau ialah Syekh Abdul Hadi Kharsa. Tadi pun telah disampaikan berkenaan dengan biografi beliau. Cuma yang saya nak sampaikan, beliau ni seorang alim besar dalam bidang akidah dan juga tasawuf dan tarbiyah. Dan dahulu pejabat mufti Negeri Sembilan pernah menjemput beliau untuk memimpin daurah akidah Tahawiyah dan juga daurah kitab Fiqhul Akbar pada tahun 2014. Jadi Masya Allah, kita didatangi beliau pada malam ini, maka kita ambil sebanyak mungkin manfaat daripada beliau, insya Allah. Jadi saya persilakan beliau untuk mulakan ceramah beliau. Syekh Abdul Nasir Al-Khatib di Lebanon. Dan juga bersama dengan Syekh, iaitu teman Syekh yang juga daripada Lubnan, dari Lubnan, iaitu Syekh Abdul Nasir Al-Khatib, yang merupakan salah seorang ahli majlis fatwa di Lubnan. Jadi Syekh sekarang tinggal di Lubnan, mereka berdua datang di Lubnan ini dalam jangka ziarah dan jaulah mereka di Malaysia ini. Jadi kita tanpa melengahkan masa, mempersilakan Syekh Abdul Hadi Al-Kharsa untuk memuliakan ceramah beliau. Ya Rabb, nabda. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu as-salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibi qulubina Muhammad ibn Abdillah, abdika wa rasulik, نبيك نبي الرحمة. وصل اللهم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم من فضلك علما اللهم وفقنا للعمل بالعلم على وجه الإخلاص واجعلنا من المخلصين المخلصين واجمعنا مع المخلصين المخلصين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syekh memulakan ucapan beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan memanjatkan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda, seterusnya selawat dan salam kepada kesemua para anbiya alaihi wassalatu wassalam, ahli keluarga mereka dan para sahabat mereka, dan juga kesemua mereka yang mengikuti jalan para anbiya tersebut sehinggalah ke hari kiamat, dan semoga kita juga tergolong di kalangan mereka. Seterusnya Syekh berdoa dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu daripadanya dan Allah memberi manfaat kepada kita dengan ilmu yang diajarkan kepada kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita untuk kita beramal dengan ilmu yang diajarkan kepada kita dengan ikhlas, dan semoga Allah menjadikan kita daripada kalangan hamba-Nya yang ikhlas dan terpilih, dan Allah bangkitkan kita daripada kalangan hamba-Nya yang ikhlas dan terpilih di akhirat nanti, dan semoga kita ditinggikan darjat oleh Allah di akhirat nanti. حديثي إليكم اليوم حول الإنسان المسلم المؤمن كامل الإسلام والإيمان. كيف يكون المسلم حسن الإسلام، وكيف يكون المؤمن كامل الإيمان، وكيف يرزق أعلى شيء من نعم الله ومن مواهب الله الوراثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصبح وارثا لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Perbicaraan yang saya akan bentangkan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini ialah berkenaan dengan bagaimana seorang itu menjadi muslim dan juga mukmin dengan nama muslim yang sejati dan juga mukmin yang sempurna imannya, iaitu bagaimana seorang itu dia menjadi orang Islam yang sejati, baik Islamnya, dan juga mukmin yang kuat imannya. Seterusnya dia menjadi pewaris kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai waris Muhammadi. فمن أكرمه الله تعالى بأربعة أوصاف هي مجموع ما ورد في السيرة النبوية العطرة، ومجموع ما ورد في كتب الحديث من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قرأ كتب السيرة النبوية العطرة وقرأ كتب الحديث النبوي الشريف سيجد هذه الأوصاف الأربعة كانت في سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، يعني دوام الذكر. الصفة الثانية العلم بالله تعالى والعلم بأحكام دين الله عز وجل. الصفة الثالثة الدعوة إلى الله عز وجل بتبليغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة. الصفة الرابعة التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم
في معاملة الناس كلهم على منهاج النبوة. Sesiapa yang memerhatikan kitab sirah dan juga kitab hadis, maka dia akan mendapati ada 4 sifat yang terkandung dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang mengkaji kitab sirah dan juga kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapati terdapat 4 sifat tersebut pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keempat-empat itu didapati secara sempurna pada diri baginda. Keempat-empat sifat tersebut ialah, yang pertama ialah baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan dan pada setiap tempat. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua ialah al-ilmu billah wa bi ahkamillah. Baginda mengetahui ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sifat yang kedua. Dan yang ketiga ialah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan perintahnya kepada mereka dan memberikan nasihat dan bimbingan kepada mereka. Ini sifat ketiga. Dan sifat yang keempat ialah sifat yang keempat ialah al-akhlaq. Sifat yang keempat ialah berakhlak dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Allah Taala. Berakhlak dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan di hadapan orang ramai. Akhlak yang mulia yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang ramai, dan juga ketika bergaul dengan mereka di dalam muamalat, dalam pergaulan dengan mereka. Maka ini ialah 4 sifat yang terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونبدأ بشرح وبيان هذه الصفات الأربع بحسب ما يتسع له الوقت بتوفيق الله عز وجل. الصفة الأولى دوام ذكر الله عز وجل والإكثار منه، وقد أمرنا الله عز وجل بهذا في محكم التنزيل، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول العلماء: ما أمرك الله بالإكثار من شيء كما أمرك بالإكثار من ذكره، وكذا وكل عبادة جعل الله لها وقتا وشروطا إلا الذكر ليس له وقت ولا شرط. والنبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة لأحد أصحابه الكرام رضي الله عنهم لما قال له: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على شيء أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والمراد هنا رطبا من ذكر الله أن لا يصيبه جفاف، والجفاف يحصل إذا انقطع الإنسان عن الذكر، ومعنى ذلك أن يذكر الله تعالى بشكل دائم، وأن يشغل لسانه بالذكر تسبيحا لله وتحميدا وتكبيرا وتهليلا وما إلى ذلك. نعم. Syekh berkata bahawa saya akan mula menerangkan mengenai keempat-empat sifat tersebut satu persatu mengikut kepada waktu yang cukup pada kita. Iaitu yang pertama, sifat yang pertama iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berzikir kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran: "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang beriman, hendaklah kamu mengingati Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Para ulama mengatakan bahawa Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan mana-mana amal yang dilakukan sebanyak-banyaknya seperti mana perintah zikir untuk dilakukan sebanyak-banyaknya. Iaitu Allah perintahkan supaya kita berzikir sebanyak-banyaknya. Dan juga setiap amal
ada ditetapkan waktu dan juga syaratnya. Waktu dan juga syaratnya ibadah, amal ibadah. Namun zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ditetapkan waktu dan syaratnya. Makna tidak ditentukan berapakah waktunya, berapakah lama masanya, dan juga apakah syarat-syaratnya, iaitu hendaklah seorang itu berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila sahabat Nabi SAW datang berjumpa Nabi SAW mengadu kepada baginda bahawa sesungguhnya syariat-syariat Islam telah begitu banyak kepada saya, maka beritahulah kepada saya satu amal yang sekiranya saya dapat berpegang teguh dengan amal tersebut. Itu saya dapat lakukannya dengan istiqamah, berpegang teguh dengan amal tersebut. Maka baginda SAW bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah lidah kamu sentiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama berkata maksudnya lidah basah ialah lidah itu tidak kering. Dan lidah kering apabila seorang itu berhenti berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah seorang itu menyibukkan lidahnya dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan juga dengan zikir-zikir yang lain. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في حديث آخر أن أعظم الناس أجرا في العبادات أكثرهم لله تعالى ذكرا فيها، فسئل عن أعظم الناس أجرا في الصلاة، من أعظم الناس أجرا في الصلاة؟ قال أكثرهم لله تعالى فيها ذكرا. من كان حاضرا مع الله في صلاته مقبلا على الله بوجهه وقلبه ولا يدع الخواطر والوساوس تشغله عن الله، وجاهد نفسه في الله للحضور مع الله في الصلاة، أعظم الناس أجرا في الصلاة أكثرهم لله ذكرا. وسئل عن أعظم الناس أجرا في الصيام وفي الصدقة وفي الجهاد، كل ذلك يقول أكثرهم لله ذكرا. أن تذكر الله في كل العبادات، لأن الله عز وجل قال فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت الله في الحديث القدسي عن الله، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. Sehingga kan Nabi SAW menyampaikan bahawa mana-mana amalan yang paling besar ganjarannya ialah amalan yang di dalam amalan tersebut paling banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana ibadah ganjarannya menjadi lebih besar dengan sebanyak mana berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Rasulullah SAW ditanya berkenaan dengan siapakah orang yang solatnya paling besar ganjarannya, maka diberitahu bahawa orang yang dalam solatnya paling banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apabila seseorang solat, dia mengusahakan memberikan tumpuan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tumpuan hatinya kepada Allah Taala, seolah-olah dia hadir bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak membiarkan datangnya was-was dan juga fikiran-fikiran, khayalan-khayalan datang di dalam solatnya, dan dia berusaha untuk sepenuhnya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solatnya. Maka orang ini ialah orang yang paling besar ganjaran solatnya kerana paling banyak zikirnya di dalam solatnya. Dan begitu juga dengan ibadah yang lain, iaitu puasa dan juga puasa dan juga jihad, iaitu sebanyak mana seorang itu berzikir kepada Allah di dalam ibadat tersebut, maka lagi besar ganjaran
amalan itu. Dan begitulah amalan-amalan lain, sebanyak-banyaknya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam amalan tersebut, maka lagilah besar ganjaran tersebut, ganjaran amalan tersebut, seperti mana yang difirmankan oleh Allah, fadhkuruni adzkurkum, apabila kamu ingat aku ingat kamu. Apabila kamu ingat aku, maka aku ingat kamu. Dan juga di dalam hadis kursi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sekiranya siapa yang ingatku di dalam dirinya, aku juga akan mengingati orang itu pada diriku. Dan siapa yang mengingatiku di dalam satu kumpulan, aku akan mengingati orang tersebut di dalam kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan itu. وقد ورد في كلام العلماء أن ما دل عليه نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة من الأذكار 7 صيغ. أولا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، الاستغفار والتوبة. ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثالثا سبحان الله العظيم وبحمده، ولك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الصيغة الرابعة الحمد لله رب العالمين. الصيغة الخامسة لا إله إلا الله الملك الحق المبين. ولك أن تأتي بالصيغة الكاملة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصيغة الرابعة التكبير، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. هذه الأربعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. على ما تطلع الشمس؟ على الدنيا وما فيها من قصور وأموال وثروات. هذه الكلمات الأربع التي هي الباقيات الصالحات على قول بعض العلماء خير من الدنيا وما فيها. إذن عندنا الاستغفار أولا، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلمات الأربع هذه، ثم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الصيغ 7 تذكر كل واحدة منها كل يوم 100 مرة، كل يوم 100 مرة، فتكون إن شاء الله قريبا من منهاج النبوة الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. Para ulama mereka telah menyebutkan 7 bentuk zikir yang diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 sirah atau 7 bentuk zikir yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah, atau kemudian ditambah lagi astaghfirullahal azim. Kemudian yang kedua ialah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah dia bertasbih dengan membaca subhanallahil azim wa bihamdi, ataupun boleh juga dia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang keempat iaitu dia membaca la ilaha illallah al-malikul haq, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang keempat. Dan yang kelima ialah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi itu 5. Dan yang keenam ialah dia membaca 100 مرة. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Dan yang ketujuh ialah la haula wa la quwwata illa billah. Yang 4 tadi, antara 7 itu ada 4 kalimah, iaitu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku sukai daripada segala tempat yang terkena cahaya matahari padanya,
ataupun tempat yang mana terkenanya tempat yang terbit matahari padanya. Di manakah tempat yang terbit matahari? Pada dunia dan seisinya. Mana seorang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka itu disukai daripada dunia dan juga seisinya. Jadi 7 sirah zikir tersebut yang telah diajarkan tadi, iaitu pertama iaitu istighfar, dan kemudian selawat kepada Nabi SAW, kemudian tadi seterusnya itu tasbih la ilaha illallah dan Allahu akbar, dan juga alhamdulillah, dan yang terakhir sekali ialah la haula wala quwata illa billah. Sekiranya hendaklah seorang itu membacanya sebanyak 100 kali setiap hari, diusahakan untuk baca sebanyak 100 kali, maka insya-Allah dia akan hampir dengan minhajul nubuwah. Maknanya cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam zikirnya. تمام. الصفة الثانية، ننتقل إلى الصفة الثانية وهي صفة العلم. العلم كما قلنا علمان: العلم بالله سبحانه وتعالى وهو علم التوحيد، علم العقيدة، والعلم بأحكام دين الله تعالى وهو علم الفقه في العبادات والمعاملات، نعم، الخاصة والعامة. العلم بالله سبحانه وتعالى الذي هو علم التوحيد، هذا أول واجب على كل مكلف ومكلفة من المسلمين والمسلمات. عند البلوغ إذا بلغ الرجل أو بلغت المرأة، أول واجب شرعي على المكلف أن يعرف الله تعالى، معرفة الله، علم التوحيد، أن يعلم مضمون الشهادتين ومن درج فيهما من العقائد. الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بالشهادة اللسانية إذا قالها بلسانه يصير مسلما. أما إذا علم مضمون الشهادتين وما فيهما من العقائد وعلم كل عقيدة بدليلها يسمى مؤمنا. ارتقى من الإسلام التقليدي إلى الإيمان العلمي، لأن الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم الجزم المطابق للواقع عن دليل، فمن علم مضمون الشهادتين بالأدلة صار مؤمنا، ويقال له العارف بالله أو العالم بالله. Kemudian kita berpindah pula kepada sifat yang kedua. Iaitu ilmu. Seperti yang telah disampaikan tadi, ilmu iaitu pertama ialah ilmu tentang Allah, dan yang kedua ialah ilmu tentang hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala ialah dipanggil sebagai ilmu tauhid, dan ilmu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala inilah disebut sebagai ilmu fiqh. Ilmu fiqh yang mana merangkumi berkaitan dengan ibadat dan juga muamalah. Jadi ilmu yang pertama iaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala ialah ilmu tauhid. Maka apabila seorang itu dia sampai usia baligh, wajib bagi seorang yang mukallaf, lelaki dan wanita, untuk mengetahui tentang ilmu tauhid, iaitu bagaimana dia mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala daripada ucapan syahadahnya, dan apa yang terkandung di dalam syahadah, iaitu apabila satu orang tu ucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka menjadi tanggungjawabnya untuk mengetahui dan apakah kandungan syahadah tersebut. Apabila seorang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia menjadi muslim, dia dikira sebagai orang Islam. Kemudian apabila dia mengetahui apa yang terkandung di dalam syahadatain tersebut, dua syahadah tersebut, dengan dalilnya, dengan ilmu dan juga dalilnya, maka dia akan naik daripada darjat muslim menjadi mukmin, atau iaitu menjadi orang yang beriman.
Dan orang inilah dipanggil sebagai orang yang berilmu, ilmu yang sebenar. Kerana ilmu ialah al-jazmul mutabiqu lil waqi', iaitu satu keyakinan yang jazam, yang bertepatan dengan realitinya. Bila satu orang tu tahu sampai tahap tersebut, maka dia akan naik daripada muslim menjadi mukmin, iaitu dia akan menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini seperti yang dimaksudkan dalam firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah menyebutkan lafaz fa'lam. Fa'lam tu makna dari ilmu. Makna taklah kamu yakin dan tahu benar-benar mengenal bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini, mukmin ini, dia boleh dipanggil sebagai alim dan juga boleh dipanggil sebagai arif billah. هذا العلم علم التوحيد وهو معرفة العقيدة بأدلتها للقادر على تعلم الدليل، من آتاه الله عز وجل قدرة على النظر وتعلم الأدلة. أول واجب عليه قبل العبادات، قبل أن تصلي لا بد أن تعرف الإله الذي تعبده، لأنهم قالوا ما عبد الله من لم يعرفه، اعرف الله ثم اعبده، فالمعرفة مقدمة على العبادة. طيب، هذا فرض عين، واجب عيني وليس كفائي يقوم به بعض الناس، لا، كل واحد من المسلمين والمسلمات فرض عين. فمن آتاه الله قدرة على النظر والاستدلال ولم ينظر ولم يستدل ولم يتعلم يأثم، عليه اسم ترك الفرض، لأن الله فرض عليه العلم وهو قادر على التعلم ولم يتعلم، إذن هو آثم عند الله لترك الفرض. واختلف العلماء في إيمان المقلد، منهم من قال هو عاصي إذا كان عنده قدرة على التعلم ولم يتعلم، هو عاصي وآثم. طيب، أما من لم يؤته الله تعالى قدرة على النظر والاستدلال كبعض العوام وكبار السن، قال يكفيهم قاعدتان من قواعد علم التوحيد. أولا، أن الله تعالى ليس كمثله شيء، كل ما خطر ببالك فهو من وهمك وخيالك، والله بخلاف ذلك، لأن الله تعالى لا يدخل تحت التصور والتخيل، ليس كمثله شيء. الشيء الثاني، أن الله تعالى لا يجري عليه الزمان ولا يحتاج إلى مكان، إلى محل، فهو منزه عن الأزمنة ومنزه عن الأمكنة. Ilmu tauhid yang disebutkan tadi, yang mana wajib dipelajari oleh seseorang, ialah kewajipan yang perlu satu orang itu usahakan sebelum daripada dia melakukan apa-apa ibadat. Bila satu orang nak melakukan ibadat, maka dia wajib untuk mengusahakan benar-benar untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mengusahakan tauhid itu. Iaitu kerana itu disebutkan bahawa tidaklah satu orang itu dapat beribadat kepada Allah Ta'ala orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Mana orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak dapat beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka wajib satu orang itu bila dia nak beribadah, dia kena beribadah kepada yang dikenal, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hendaklah dia beribadah, dan sebelum dia beribadah dia hendaklah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu seseorang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada dia kekuatan untuk dia berfikir, dalam bahasa Arab panggil nazar dan juga istidlal, untuk dia berfikir, mengkaji dan juga mencari dalil berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia wajib untuk mempelajari akidah, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan nazar dan juga istidlal tersebut. Sekiranya dia cuai dan perkara ini ialah merupakan fardu ain, dia bukan merupakan fardu kifayah, yang mana kalau sebahagian orang buat maka ialah yang terlepas, bahkan ialah merupakan fardu ain. Sesiapa yang meninggalkan perkara ini, bagi orang yang mana ada kemampuan untuk berfikir dan juga mencari dalil, maka dia dikira sebagai athim, iaitu dia dikira sebagai orang yang berdosa. Dia dikira sebagai orang yang berdosa. Tetapi para ulama
mereka berikhtilaf, berbeza pandangan berkenaan dengan iman muqallid. Muqallid ni mana orang yang ikut-ikut. Bagaimana iman muqallid ni? Para ulama berbeza pandangan berkenaan dengan iman muqallid. Itu yang pertama. Yang kedua, sesiapa yang Allah Ta'ala tidak berikan kepada dia kekuatan untuk dia berfikir ataupun mencari dalil, seperti mana saya berkata orang tua, orang awam, dia dah tak mampu nak fikir ataupun mencari dalil, maka paling kurang untuk mereka ini diusahakan dua kaedah, diterapkan kepada mereka dua kaedah. Yang pertama ialah dia hendaklah beriktikad laisa kamitslihi syai', bahawa tidak ada apa-apa pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala langsung tidak sama dengan mana-mana makhluknya. Itu kaedah yang pertama. Yang kaedah yang kedua adalah dia beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala la yajri alaihi zaman, tidak berlaku pada dia masa. Mana Allah Taala tidak bermasa. Allah tidak ada masa, dan juga Allah tidak berada pada mana-mana tempat. Ini ialah kaedah yang kedua yang perlu dipegang oleh satu orang itu, iaitu seorang itu adalah beriktikad Allah tidak bermasa dan juga tidak bertempat. تمام. القسم الثاني من العلم بأحكام دين الله المسمى بالفقه، وهذا العلم منه ما هو فرض عين على كل مكلف من المسلمين ومكلفة من المسلمات، وهو العلم المتعلق بالفرائض التي فرضها الله على كل مسلم ومسلمة. الصلاة فرض عين على كل مكلف ومكلفة. العلم بأحكام الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، هذا العلم فرض على كل مسلم. ما لا يصير الإنسان يصلي تقليدا، لابد أن يصلي على وفق العلم وقواعد العلم وعلى وجه الإخلاص لله تعالى لتكون عبادته مقبولة عند الله. فإذا ملك مالا، نعم، صار في حقه فرض عين أن يتعلم أحكام الزكاة. إذا أراد أن يتاجر في الأسواق يبيع ويشتري، فرض في حقه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، نعم، وأن يسأل العلماء عن ذلك. طيب، إذا تزوج عليه أن يسأل العلماء ويتعلم أحكام الزواج، في أحكام وحقوق بين الزوجين وواجبات، يعني لا ينبغي للإنسان أن يكون جاهلا في دينه. إذا صار شهر رمضان، دخل شهر رمضان، صار فرض عين على المسلم أن يتعلم أحكام الصيام. إذا وجد الاستطاعة للحج إلى بيت الله وصار الحج فرضا في حقه، يتعلم أحكام الحج إلى بيت الله. إذن هذه فرائض يتعين على المسلمين العلم بأحكامها، هذا هو المقدار الواجب. ما زاد على ذلك يسمى فروض الكفاية، هذا من اختصاص المفتين ومن اختصاص القضاة. يتعلم أحكام الطلاق ويتعلم أحكام نعم هذه الأشياء الزائدة من البيوع وغيرها ومن الحوادث والنوازل التي تقع بالمسلمين، هذا من اختصاص المفتين والقضاة، وليس مطالبا به كل مسلم ومسلمة. Ilmu yang kedua, tadi yang pertama ilmu berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kedua ialah ilmu berkenaan dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang berkenaan dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala ini ia terpecah kepada dua, iaitu yang pertama ialah merupakan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain bagi setiap orang Islam, iaitu mukallaf dan juga mukallafah, wanita, lelaki dan juga wanita. Jadi ilmu fardu ain ini ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang mukallaf. Apabila satu orang itu nak solat, maka dia wajib mempelajari ilmu yang berkaitan dengan solat, supaya solatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya bagaimana dia, bila dia solat, hendaklah dia mempelajari hukum hakam yang berkaitan dengan solat, maknanya rukun-rukun solat, syarat-syarat solat, perkara-perkara sunat di dalam solat. Maka itu perlu dipelajari supaya dia solat mengikut hakam tersebut, dan supaya dia solat dengan ikhlas, supaya solat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia wajib mempelajari ilmu tentang solat. Seterusnya ialah, kalau sekiranya dia mempunyai harta,
maka wajib dia mempelajari hukum hakam tentang zakat. Iaitu apabila tibanya masa untuk atau nisab untuk dia tunaikan zakat, dia wajib mempelajari tentang zakat. Dan kemudian kalau sekiranya dia berniaga, dia ada harta dan kemudian dia nak berniaga, maka hendaklah dia mempelajari hukum hakam yang berkaitan dengan perniagaan. Kemudian sekiranya dia bila dia ada kemampuan harta, maka dia hendak pergi melakukan haji, maka dia wajib mempelajari berkenaan dengan haji. Dan kemudian apabila dia nak berkahwin, zawaj, nak berkahwin, maka juga dia wajib mempelajari hukum hakam tentang perkahwinan daripada kitab-kitab fiqh. Seterusnya ialah apabila datangnya bulan Ramadan. Apabila datangnya bulan Ramadan, maka wajib dia mempelajari hukum hakam tentang puasa. Wajib mempelajari hukum hakam tentang puasa. Maka ini ilmu tentang perkara ini ialah ilmu yang disebut sebagai ilmu fardu ain, yang telah disebutkan tadi, solat, puasa, zakat, haji dan juga berniaga dan juga berkahwin. Ini dia dinamakan ilmu fardu ain, wajib ke atas setiap orang Islam untuk mempelajari ilmu tersebut. Satu lagi ialah ilmu yang mana lebih daripada apa yang disebutkan tadi, iaitu ilmu tentang talaq ataupun ilmu tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita yang lain-lain daripada itu, peristiwa-peristiwa baru. Maka ia adalah merupakan tanggungjawab para mufti dan juga qadhi-qadhi untuk mempelajari ilmu tersebut, dan ini dinamakan ilmu fardu kifayah. نعم. ننتقل إلى الصفة الثالثة وهي الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وبالإحسان. قال الله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أن تحبب عباد الله بالله، وأن تكون هدايتهم على يديك، وأن تبلغهم ما تعلمت من دين الله سبحانه وتعالى على قدرك ولو مسألة واحدة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وأن تبلغ ولو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفظه. نعم، وأن تبحث عن أقاربك وأرحامك وجيرانك وأصدقائك وعمالك، فيجعل الله هدايتهم على يديك. إذا رأيت من لا يصلي تدعوه إلى الصلاة، إذا رأيت من لا يطلب العلم تدعوه إلى العلم، إذا رأيت إنسانا يصر على المعاصي والآثام تدعوه إلى التوبة والإنابة. نعم، وإذا رأيت رجلا كافرا تدعوه إلى الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل، وكانت أنفس أموال العرب، خير لك من الدنيا إذا هدى الله بك رجلا واحدا. فيتعين عليك، وقد هداك الله وأنت من المهديين الذين أتوا إلى المساجد وحضروا مع العلماء، أن تدعو زوجتك إلى الله، أن تدعو أولادك إلى الله، أن تدعو جيرانك إلى الله، أن تدعو أصدقائك إلى الله، أن تدعو معارفك إلى الله. نعم، أن تدعو المسلمين العصاة إلى التوبة، أن تدعو الكافرين من معارفك وأصدقائك إلى الإسلام، وأن تحسن إليهم ليكون إحسانك سبب هدايتهم إن شاء الله. Sifat yang ketiga ialah dakwah. Dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu dakwah dengan hikmah dan juga memberikan nasihat yang baik, dan juga dakwah dengan cara yang baik, bil ihsan, dengan cara yang baik. Iaitu sifat yang ketiga ini ialah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran: ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga dengan nasihat yang baik. Iaitu hendaklah kita berusaha untuk mengajak manusia supaya mereka dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan kepada mereka agama, dan juga supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebab pengantara untuk mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah satu orang itu berusaha untuk mengajarkan kepada orang lain sekadar kemampuannya tentang agama, walaupun dia hanya sampaikan itu satu ayat. Walaupun satu ayat yang diajarkan, maka itu adalah juga merupakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, apabila dia berada bersama dengan orang ramai,
maka hendaklah dia menyeru mereka. Kalau dia melihat satu orang tu tak bersolat, dia ajak orang tu untuk solat. Kalau orang tu melakukan maksiat, maka hendaklah dia mengajak orang itu supaya bertaubat, datang kepada Allah Ta'ala. Dan kalau dia melihat satu orang tu orang kafir, maka hendaklah dia dakwah orang itu untuk masuk Islam, seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kalaulah Allah Ta'ala memberi hidayah melalui perantaraanmu, walaupun kepada satu orang lelaki, itu lebih baik daripada kamu mendapat unta yang berwarna merah. Ini kerana dahulunya unta yang warna coklat pekat macam warna kemerah-merahan ialah merupakan harta orang Arab yang begitu, yang amat mahal. Maka kalau satu orang itu menjadi sebab pengantara orang mendapat hidayah masuk ke Islam, maka itu lebih baik daripada dia mendapat unta yang berwarna merah. Maka seorang itu hendaklah berusaha untuk menjadi sebab orang lain datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia berada bersama dengan isterinya, maka hendaklah dia dakwahkan isteri dia, dan juga bersama dengan anak-anaknya, dia juga berusaha dakwahkan anak-anaknya, dan juga ahli keluarganya, dan juga jirannya, dan juga masyarakatnya, dan juga orang bukan Islam. Dakwah mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada kemampuannya dengan cara yang baik, iaitu hendaklah mendakwahkan mereka dengan cara yang terbaik, dengan berlemah lembut kepada mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan dia sebagai pengantara untuk mereka mendapat hidayah dari Allah. وكل من يهديهم الله تعالى على يديك وتكون أنت سبب هدايتهم ورجوعهم إلى الله يكتبون في صحيفتك فلك مثل أجورهم كما جاء في الحديث من غير أن ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا. ومن دعا إلى ضلالة والعياذ بالله، واحد دعا إلى بدعة ضلالة في العقيدة أو إلى بدعة ضلالة في لا تشهد لها نصوص الشريعة المطهرة، من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من اتبعه من غير أن ينقص بعضهم من إثم بعض شيئا. Sekiranya seseorang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kita, Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya melalui sebab kita, maka kesemua ganjaran orang tersebut akan ditulis di dalam buku amalan kita, buku amalan orang yang mendakwahkan itu. Dan ini seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, bahawa man da'a ila hudan, siapa yang menyeru kepada petunjuk, mana menyeru kepada apa-apa amalan agama, kebaikan, maka dia akan mendapat pahala orang yang mengikuti petunjuk tersebut yang dia dakwahkan itu. Mana kesemua orang yang mengikuti petunjuk itu dengan sebab dia dakwahkan, kesemua pahala itu akan didapati oleh orang tersebut. Dan siapa yang menyeru kepada dhalalah, siapa yang menyeru kepada kesesatan, iaitu saya berkata bid'ah dhalalah, iaitu apa-apa perkara sesat yang tidak ada apa-apa sandaran daripada syariat, tidak disokong oleh syariat, dia menyeru kepada kesesatan tersebut, dia akan mendapat dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan tersebut tanpa dikurangkan sedikit pun dosa daripada pelaku kesesatan tersebut. ننتقل إلى الصفة الأخيرة الرابعة وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أخبر أن أولى الناس به منزلة يوم القيامة، أقرب الناس إليه منزلة أحاسنهم أخلاقا، وأخبر أنه لا يوجد شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فمن آتاه الله عز وجل الأخلاق المحمدية نعم هو مقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن خلقه أثقل الأعمال في الميزان وأعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى.
Seterusnya kita berpindah kepada yang keempat, iaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar mengatasi segala akhlak yang agung, atau berada di atas akhlak yang agung. Dan juga Nabi SAW memberitahu bahawa orang yang paling hampir kedudukannya dengan baginda SAW di akhirat nanti ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan baginda beritahu tidak ada apa-apa amalan yang paling berat di mizan, atau yang lebih berat di mizan, melebihi daripada akhlak yang baik. Mana akhlak yang baik ialah amalan yang paling berat di timbangan, di mizan. Maka seorang yang berakhlak dan meniru akhlak Rasulullah SAW di dalam kehidupannya, maka dia akhlak yang baik itu ialah merupakan amalan yang paling berat di timbangan di hari kiamat nanti. والعلماء بينوا لنا أصول الأخلاق التي ينبغي لكل مسلم أن يتخلق بها، وهي بشاشة الوجه عند اللقاء. تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا من الصدقات. أن تكون بشوش الوجه مع أهل بيتك، مع زوجتك وأولادك، مع والديك، مع أصدقائك، بشاشة الوجه عند اللقاء. وطيب الكلام، أن تختار الكلمة الطيبة، لأن هذا من أوصاف أهل الجنة. قال الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. نعم، الكلمة الطيبة. إذن هذا من الأخلاق. اليوم نفقد في مجتمعاتنا، نفقد عند بعض الناس بشاشة الوجه، عند بعضهم الكلمة الطيبة. نعم. ثم بعد ذلك احتمال الأذى، احتمال الإيذاء، أن لا تقابل الأذى بمثله، بل تعفو وتصفح من أجل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بعد ذلك أنت تكظم الغيظ وتعفو، وأمرت بالإحسان والله يحب المحسنين. لذلك ورد في الحديث في أوصاف هؤلاء أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. ماذا تكون جائزتك ومنزلتك عند الله إذا فعلت ذلك؟ ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا، جاء إنسان أغاظك وأنت قادر على أن تنتصر لنفسك، من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. كل الأرض حاضرة يوم الموقف، يدعوك الله باسمك على رؤوس الخلائق، ويخيرك الله سبحانه حتى يخيره من حلل الجنة ما شاء، ويخيره من الحور العين ما شاء. نعم، هذا إكرام من الله للذي لا ينتصر لنفسه. كان رسول الله اللهم صل عليه لا ينتصر لنفسه، مهما أوذي كان لا ينتصر، بل يعفو، يقول اذهبوا أنتم الطلقاء، ويسامح. نعم، هذا الخلق النبوي نحن اليوم بحاجة إليه. اليوم أزمة العالم الإسلامي كله في المجتمعات وفي البيوت فقدان الأخلاق المحمدية في التعامل، فنحن بحاجة أن نحيي هذه الأخلاق إن شاء الله في تعاملنا، وأن نكون صورة المسلم المحمدي في هذه الأخلاق إن شاء الله. حتى يخيره من الحور العين ما شاء. Para ulama mereka menyebutkan beberapa amalan yang merupakan asas daripada akhlak, maknanya antara akhlak yang utama. Yang pertama ialah saya menyebutkan basyasyatul wajah, iaitu bermanis muka. Iaitu apabila kita bertemu dengan orang lain, maka hendaklah kita bermanis muka, maknanya sentiasa berwajah ceria. Apabila kita bersama dengan isteri, ahli keluarga, maka hendaklah kita bermanis muka dengan mereka. Kerana ini akan menggembirakan orang lain. Baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum pada ketika berhadapan dengan orang lain, maka itu adalah merupakan sedekah. Ini ialah yang pertama. Yang kedua ialah tibul kalam, maknanya bercakap yang baik. Bercakap yang
baik. Iaitu ada orang yang kadang-kadang dia bercakap baik, tetapi kadang-kadang dia tidak ada manis muka. Maka itu yang pertama, manis muka. Yang kedua ialah bercakap yang baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menerangkan berkenaan dengan sifat ahli syurga, wahudu ila tayyibi minal qaul. Ahli syurga dibimbing oleh Allah kepada bercakap kalimah yang baik. Maksudnya sifat ahli syurga, mereka bercakap kalimah yang baik. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Percakapan yang baik, kalimah yang baik ialah merupakan sedekah. Ialah merupakan sedekah. Maka ini yang kedua, iaitu satu orang adalah dia bercakap dengan cakap yang baik. Yang ketiga ialah kadmul ghaib, iaitu menahan marah. Satu orang tu berusaha untuk menahan diri dia daripada marah. Hendaklah dia memaafkan dan dia menahan diri daripada marah dan juga memaafkan kesalahan manusia. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wal afina 'anil wal kadhibina al-ghaidh wal afina 'anil nas. Iaitu Allah menyebutkan sifat orang bertakwa, mereka adalah orang yang menahan marah dan kemudian mereka memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian Allah menyebutkan lepas tu dia tu melakukan kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang melakukan kebaikan. Maknanya di antara sifat tersebut ialah dia menahan marahnya. Dan juga menahan marah ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara sifat ahli orang yang takwa di dalam Al-Quran. Seterusnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan orang yang menahan marahnya. Maknanya tidak membalas, bahkan dia menahan marahnya. Baginda bagi tahu bahawa siapa yang menahan dirinya daripada marah, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan panggil dia di hadapan kesemua makhluknya. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluknya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri padanya peluang untuk dia memilih mana-mana bidadari syurga yang dia nak. Dia diberi peluang untuk pilih mana-mana bidadari syurga yang dia nak kerana amalan dia di dunia, iaitu dia menahan kemarahannya. Maka ini beberapa amalan ataupun akhlak yang asas yang disebutkan oleh Syekh, iaitu yang pertama tadi bermanis muka dan juga cakap yang baik dan juga menahan marah. Syekh berkata bahawa pada hari ini sebenarnya kita sangat-sangat perlu kepada akhlak ini. Akhlak itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ini kepada kita, dan juga masalah harian, masalah kehidupan kita atau krisis yang berlaku dalam kehidupan kita ialah kerana kita kehilangan akhlak di dalam kehidupan kita. Maka kerana itu kita berusaha untuk mengusahakan akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita yang telah disampaikan tadi. فهذه الصفات الأربع: الإكثار من الذكر، سلوك طريق العلم، الدعوة إلى الله، نعم، والأخلاق المحمدية. من أكرمه الله بها هذه الصفات الأربع فهو قد حسن إسلامه وكمل إيمانه وصار من أهل الجنة، من المحبوبين عند الله ومن المقربين إلى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka siapa yang ada padanya keempat-empat sifat tersebut, iaitu sifat yang disebutkan tadi, iaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ilmu, dan juga dakwahkan manusia kepada Allah, dan juga akhlak yang baik. Siapa yang terdapat di dalam dirinya keempat-empat sifat yang disebutkan tadi, maka dia ialah orang yang baik Islamnya, maknanya dia jadi Muslim sejati dan juga sempurna imannya, dan dia akan jadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah Taala, dan dia akan menjadi ahli syurga. Dia menjadi ahli syurga, dan ahli syurga ini dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan menjadi hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نكتفي بهذا البيان إن شاء الله في هذه الصفات الأربع، وإن شاء الله نكون جميعا على هذا المستوى العالي إسلاما وإيمانا وأخلاقا ودعوة إلى الله. نفعنا الله وإياكم بفضله وكرمه آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya berkata bahawa cukup sekadar ini berkenaan dengan penerangan sifat-sifat tersebut,
dan semoga Allah jadikan kita berada pada tahap yang tertinggi pada sifat-sifat tersebut yang telah disebutkan tadi, dan semoga Allah memberi kepada kita manfaat daripada apa yang telah disampaikan tadi. Dan semoga Allah berkati majlis kita, dan kena share akhiri dengan selawat dan kita baca doa untuk majlis di akhir majlis tadi. Amin ya rabbal alamin. نصلي العشاء ومن كان له سؤال بعد العشاء إذا أحد يسأل. Saya berkata bahawa kita sembahyang isyak dulu, kemudian selepas sembahyang isyak nanti kita buat sesi soal jawab, insya-Allah bersama dengan Syekh, mungkin setengah jam ke atau beberapa kita dalam 45 minit sesi soal jawab bersama dengan Syekh selepas solat isyak nanti, sembahyang isyak. واحد يأذن كل المؤذن يؤذن. Saya minta supaya satu orang azan daripada dari waktu azan kat dalam, azan saya minta azan kat dalam. Satu azan dan betul komat. شكرا شيخ عبد الله ما شاء الله.